Assalamualaikum kawan-kawan semua, kawan-kawan expander semua, sihat-sihat semualah hendaknya kan. Baik, apa nak cerita gini ni? Okay, tadi ada satu kawan kita report bila nak gerak daripada gear P ke N untuk expander ni kan. P ke N ni dia akan lalu art dulu kan. Okay, maksudnya dia akan masuk gear lah. Ni tak ada gear, ada gear, tak ada gear. Ini gear semualah. Okay, apa nama, berlaku sentakan katanya. Okey, situasi ni saya tengok berlaku dua sebab lah. Okey, tapi sebelum kita pergi ke sebab tu, kita kena tahu dulu apa yang menyebabkan sentakan kan. Saya research ni, pengalaman saya sendirilah, pakai 3 jenis kereta auto. Semua dia adalah P macam ni juga, ada gear P ni. Bukan gear sebenarnya, dia free gear bersama dengan satu benda yang dipanggil locking pin. N dengan P ni sama, cuma beza dia kat P ni dia ada satu pin steel atau besi dalam gearbox. Pin ni dia akan menyekat gigi gear daripada berpusing. Benda ni lah menyebabkan kalau kita berada kat P, cuba kita tarik lepas handbrake kan, kita akan bergerak sikit je, beberapa kemudian dia akan tersangkut macam lock, macam gear ada lock. Itulah nama dia locking pin, yang mana ada pada mode P ni, mode parking. Dia sama dua ni, dia dua-dua free gear kan, tak ada gear. Tapi cuma P ni dia ada locking pin khas untuk parking. Okey, locking pin ni lah menyebabkan rasa sentakan tu. Tapi macam mana boleh berlaku macam tu? Okey, berlaku bila tadi saya bagi tahu pin ni dia akan masuk celah-celah gigi gearbox. Saya tak pastilah flywheel ke apa kan. Dia akan masuk, dia akan sekat dalam gear mana-manalah, saya tak pasti lagi apa kan. Cuma ni benda ni akan function untuk block gear daripada bergerak. Seterusnya membantu handbrake lah. Dia macam assistant kepada handbrake lah. Handbrake pemberhenti yang utama kan, yang ni yang secondary. Okey, jadi dia akan lock, gear tak boleh gerak. Sentapan tu berlaku jika waktu dia locking tu gear ni ada lagi bergerak sikit. Contoh kan, bila gear bergerak ni, bayangkan ada 2 gear ni, dia akan masuk di antara 2 gear. Kalau kita bergerak lagi, bila pin ni dah aktif, gear mode pin ni dah aktif, gear tu bersambung dengan tayar tau. Jadi bila dia bergerak, dia akan menekan salah satu kawasan pin ni, sama ada kiri kanan. Bila dia tekan ni, gear ni tekan dengan berat kenderaan kita lah kan, dia sebab dia bersambung direct dengan tayar. Jadi bila berat ni, dia akan tekan pin ni bila kita nak P ke R atau ke gear-gear lain, pin ni akan dicabut bila kita nak masuk gear lain, supaya gear boleh bergerak balik kan. Bila nak cabut ni, kalau dah ditekan oleh gigi gear, dia akan jadi sentak sikit lah. Ni sentakan yang kita rasa tu melalui 2 gear ni. Benda ni elok ke tak elok? Sebenarnya tak elok lah kan, sebab pin ni kecil saja, dia kecil je, dan dia boleh patah. Kalau tak kena cara memang akan patah lah. Sebab dia pin ni kecil, tapi dia menahan berat kereta bila dia dah bersentuhan secara direct dengan gigi gear. Benda ni lah yang berlaku. Maksudnya gear bergerak selepas pin ni dah aktif, gear bergerak lagi, dia akan tekan locking pin ni. Jadi bila kita nak bergerak semula, lepas tu kita nak cabut balik locking pin ni, masa tu lah berlaku sentakan. Dia akan berlaku kat nak pergi ke gear art ni. Sebab P dia akan jumpa gear art dulu kan, mula-mula. Okey, dia nak cabut tu supaya gear art kereta boleh jalan. Bila gigi gear tu tekan, tu yang menyebabkan dia tersentak. Macam mana nak elak? Okey, berlaku 2 situasi lah yang ikut pengalaman saya. Yang pertama, kawasan cerun. Kalau kita parking kawasan cerun, kita tarik handbrake tak kuat, masuk P, lepas kita keluar, kita berhenti, lepas kita lepas brake bawah ni, kita akan bergerak sikit, sama ada ke depan, ke belakang kan. Gerakan ni akan menyebabkan gigi gear bergerak. Seterusnya gigi gear tu menekan locking pin tadi. Tu bila kita nak gerak ke kawasan cerun, kita perasan kita bawa kereta auto, memang dia akan rasa tersentak sikit. Tak semua kereta lah, tapi kebanyakan kita akan rasa macam tu, sebab dia bergerak sikit lagi kan. Okey, itu situasi yang pertama lah, yang mana semua orang tahulah situasi tu. Biasa kan, dengan keadaan cerun tu kita dah tahu kita kena parking handbrake ni, tarik kuat sikit. Okey, satu yang mana orang ramai tak perasan pada pendapat saya lah, iaitu
waktu naik kereta ni ramai-ramai. Kereta ni kereta 7 seater. Memang ramai lah boleh muat. Bila contoh kita dah start enjin kereta, kita nak pergi somewhere, nak bawa family, dah start enjin kereta, keadaan DP, gear macam ni semua, handbrake masih naik atas ni. Okay, orang pun naik, penumpang kita pun naik kan. Kita dah start enjin, dah start enjin, aircon dah sejuk, penumpang pun naik, ramai-ramai masuk. Okay, semasa dia orang naik tu, kereta kita yang mula-mula flat macam ni kan, dari luar lah kan, depan, belakang kan, dia akan menurun kat belakang sebab makin banyak beban naik kat belakang. Makin ramai orang naik kat belakang, dia akan menurun sikit. Menurun, pergerakan absorber dengan spring menurun ni, dia menyebabkan kereta, tayar kat bawah tu bergerak sikit. Itu. Dia bergerak sikit. Sebab pergerakan oleh suspension, bila dia tampung beban yang banyak secara tiba-tiba, dia akan bergerak, dia akan condong sikit. Kita tahulah dia akan jungkit sikit kan. Benda ni fizik je lah. Pergerakan jungkit ni menyebabkan kereta bergerak ke depan sikit. Bila bergerak ke depan, tayar pun bergolek ke depan sikit. Gearbox yang bersambung dengan tayar pun bergolek ke depan sikit. Seterusnya menekan pin macam tadi. Sebab tu, kalau cuba ingat balik lah, kebanyakannya situasi selain daripada kat Cerun tadi, berlaku sentakan pin nak pergi ke arc ni ialah sewaktu bawa beban yang ramai, beban yang berat atau penumpang yang ramai. Kereta akan condong. Dia akan squat. Bila squat tu menyebabkan pergerakan. Dan pergerakan tu menggerakkan tayar. Tayar seterusnya menggerakkan gear. Gear seterusnya menekan pin tu. Bila kita nak tarik balik tu rasa sentak. So, macam mana nak elak? Nak elak dia senang je lah. Kalau yang situasi pertama tu orang dah tahulah kan kat Cerun tu. Kalau yang situasi kedua ni, ramai orang tak perasan ni. Okay, cara nak elak senang je lah. Kita dah masuk, start kereta apa semua. Tapi start dah buka aircon semua, dah ready. Sebelum orang naik, tarik awal-awal. Kan brake, tarik awal-awal ke end. Sebelum orang naik. Kita seorang-seorang, awal-awal lagi kita tarik. Sebab waktu ni, posisi kereta tengah cantik. Tegak. Tak condong lagi. Tayar pun tak bergerak lagi, gear pun tak bergerak. Yang pin tadi yang masuk celah-celah gigi gear tu pun belum ditekan. Itu cara dia. Kita masuk dulu, awal-awal enjin dah hidup, terus ke end. Dah ke end, barulah panggil semualah keluarga-keluarga masuk dalam kereta. Duduklah 10 orang ke berapa lagi muat. Itu cara dia. Lepas tu insya-Allah tak rasa dah lah sebab pin kita dah cabut. Orang naik ramai pun tak kisahlah. Pin tu dah tak kena dah gigi gear. Memang tak terasa sentakan dah lah. Benda yang sama juga. Bila dah berhenti, ramai-ramai keluar, baru kita tolak tepi. Kita yang last keluar kereta kan. Kita tolak tepi. Jangan sebelum semua orang keluar dulu, kita dah masuk tepi. Dah berhenti kan. Dah sampai destinasi. Masuk P, dah berhenti. Kita masuk P siap-siap awal-awal lagi. Baru orang turun. Itu akan menyebabkan setakan berlaku bila kita nak start balik nanti. Sebab waktu kita masuk ke P, kereta tengah condong. Ramai orang. Bila seorang keluar naik, tayar duk bergerak. Tekan dah pin tu tapi kita tak perasan lah. Sebab kita dah dalam posisi pin dalam handbrake tertarik kan. Kita nak tinggal tutup enjin, tutup aircon je. Bila start balik je lagi, rasalah memang akan sentak benda ni. Jadi cara dia yang pertama bila nak gerak sebelum bawa beban, awal-awal lagi masuk end. Kita masuk seorang-seorang dalam kita start masuk end. Baru beban masuk ataupun orang masuk. Nak berhenti, nak tutup kereta, semua kasih keluar dulu. Semua penumpang keluar. Kita lah seorang-seorang. Okey. Masuk P. Okey, tekan brake tu, masuk P. Baru tarik handbrake. Settle. Itu cara dia. Okey, perkongsian lah sikit. Mungkin boleh selesaikan masalah tuan-puan yang mana dia mengalami sentakan tu. Kalau rasa juga lepas buat tip saya ni, mungkin ada something wrong lah dengan sistem lah pula. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.